Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Madza khasiral alam bil hintatil muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Ini kat sini kah? Boleh tak? Okey. Maka tuan-tuan, kita nak sambung muka surat 164 noh, masih lagi di dalam, saya undur sikit. Masih lagi di dalam bab dia dalam satu topik kecil, masih tadi dalam pasal kedua, yang bab keruntuhan dalam kehidupan umat Islam. Kita dah selesai hari tu jihad dengan ijtihad. Kemudian kita pergi perbincangan sikit tentang contoh-contoh moden, geopolitik moden. Kemudian malam ni kita nak balik pula kepada subtopik kita, beberapa asbab yang menyebabkan keruntuhan umat Islam. Antaranya yang kita dah sembang, yang kita dah bincangkan hari tu, perpindahan kepimpinan kepada orang ahli kepada yang bukan ahli. Bila mana orang yang bukan ahli memegang satu-satu portfolio itu, apa kesan dia. Kemudian musuh-musuh Islam yang berusaha memalsukan Islam. Malam ni kita nak masuk kepada, saya kita dah masuk dah sikit hari tu, tapi saya nak pergi sikit lagi yang ni. So tadi malam ni macam ni tuan-tuan, kita nak pergi sikit yang ni, kemudian saya terus nak pergi kepada satu topik yang satu lagi ni, yang lebih yang tentang ilmu praktik. Tak apa, kita habis yang ni dulu, tentang menjauhkan agama dari gelanggang politik. Baik. Ni antara sebab-sebab keruntuhan umat Islam, ni antara yang dilistkan oleh Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Antaranya topik seterusnya ialah menjauhkan agama dari gelanggang politik. Mereka yang berkuasa setelah masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin kita dah tahu dah, katalah empat itulah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Cuma ada ahli sejarah mengatakan ada seorang lagi. Kalaulah ada seorang lagi, siapa? Umar Abdul Aziz. Kalaulah ada seorang lagi lah. Kalaulah kata lima, orang tu adalah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ialah pemerintah Bani Umayyah. Baik. Setelah kekuasaan Khulafa' Ar-Rasyidin berakhir, mereka berusaha untuk memisahkan agama dari gelanggang politik. Bermaksud yang datang sesudah Khulafa' Ar-Rasyidin itu berusaha untuk memisahkan agama daripada politik. Tapi statement ni sebenarnya dia general lah. Sebenarnya di dalam celahan itu ada beberapa pemerintahan yang ada sebentar Sayyidina Hasan pernah merintah sebentar sebelum dia bagi bai'ah dia kepada Muawiyah. Dan dalam celahan itu Abdullah bin Zubair pernah naik sebentar dan dibai'ah. Cuma dia tak dapat bai'ah daripada penduduk Syam. Dan dalam celah-celah itu kita kena akui Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah daulah Muslim yang pertama, daulah Islam yang pertama. Dia sahabat Nabi dan dia juga banyak sumbangan kepada Islam. Cuma yang datang sesudah itulah, macam Yazid apa semua ni pun banyak jasa juga kepada Islam. Cuma macam mana yang saya katakan, tak tahulah orang politik ni kadang-kadang tuan-tuan, kita nampak macam zalim, nampak macam ganas, tapi hakikatnya kadang-kadang mereka ni baik. Kadang-kadang sama-sama mereka boleh bertepuk bertampak. Tapi bila tengah-tengah gelanggang mereka bergaduh, mereka macam dengan singa kan. Itu kalau Melayu, kalau Arab lagilah kan. Kalau nak dikatakan Muawiyah itu jahat, dia sahabat Nabi. Kalau nak dikatakan Yazid itu jahat, dia yang menjaga kebajikan anak cucu Ahlul Bait selepas pada peristiwa Karbala itu. Dan dia juga komander perang ketika mana Islam serang Konstantinopel yang paling awal tahun 44 Hijrah awal lagi. Jadi orang baik-baik juga. Tapi dia pun ada hak dia juga. Tapi saya nampak dalam era ini kadang-kadang pemimpin bawah ni, tapi yalah, nak dikatakan pemimpin atas semua bagus pun tidak, teruk juga. Dia secara general lah begitu.
Contoh kalau kita nak dikatakan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi teruk. Banyak kita baca tentang sejarah dia yang teruk. Tapi ada juga beberapa siri sejarah dia yang baik. Lepas tu pula saya cuba nak ajak tuan-tuan fikir. Banyak penulisan tentang Hajjaj ini yang menggambarkan dia teruk ditulis pada zaman Abbasiyah. Bila mana ditulis pada zaman Abbasiyah? Abbasiyah ni musuh Umayyah. Hajjaj ni gubernur Bani Umayyah. Ada tak probability untuk Abbasiyah gambarkan Hajjaj ni teruk ya? Baik tak ada? Ada. Ha? Sejarah was written by sejarah ditulis oleh orang yang menang. Ya? Dia bukan saya nak kata Hajjaj ni baik semua, tidak. Tapi nak mengatakan dia jahat sangat. Adakah ada kemungkinan ada sebab kalau kita jumpa dalam tarikh Dimash, dalam Wifayat Al-A'yan, beberapa kitab-kitab yang awal lagi menggambarkan kebaikan dia. Nah, jadi di sana kita cuba fikir tengok kan. Macam itulah bila setengah penulisan tentang Melayu misalnya kan, bila digambarkan tentang British, tentang Portugis, tentang Belanda bagaimana. Kemudian penceritaan sejarah yang berkisar dengan orang Melayu ni kan, kelemahan orang Melayu. Contoh kita baca tentang Raffles yang ditulis Melayu itu malah. Bila kita baca melihat kepada faktor tempat dan masa dia, yes betul malas, tapi bukan malah reja. Malah reja dengan kerajaan penjajah lah. Sebab orang Melayu banyak tanah, banyak bendang, banyak benda yang mereka boleh buat. Ada sampan, ada kapal boleh turun pelok sendiri. Orang Melayu dulu tokek, kerja sendiri. Pasal tu kalau kenduri kenara, mereka tak heran boleh bantu orang kampung seminggu, boleh bantu pasal mereka kerja sendiri, ada tanah sendiri. Jadi sebab tu mereka malah, bukan malah kerja kerajaan penjajah. Nah, jadi mereka rajin, cuma malah kerja kerajaan. Jadi kalau kita tengok kepada konteks, maka kita akan dapat lihat itu kebenaran dari situ. Macam ada perselisihan baru-baru ni tentang dhaif dengan palsu tu, ada kedua satu rumah ataupun tidak. Dia ialah definisi. Kalau kita nak tengok definisi siapa kan yang baru-baru ni kan, biasalah tu itu baik juga tu, harmoni juga tu, perbahasan tentang hadis dhaif ini, hadis palsu ni dhaif ataupun tidak. Saya ingat itu okey lah, sebab bagi kawan-kawan, bagi orang clear kan, sikit-sikit tu kira okey lah. Adalah sikit-sikit perli-perli tu kan, tapi okey lah juga bagi orang faham. Tapi kalau kita nak melihat jalan yang lebih harmoni, kalau kita minta hadis palsu itu adakah dia dhaif ataupun tidak, menurut definisi siapa? Menurut definisi mutaqaddimin, yes, dia masuk bawah payung tu. Tapi menurut definisi mutaakhirin dan muasirin, ulama dah keluarkan dia palsu di rumah yang lain. Jadi sebenarnya okey ya. Jadi kalau kita melihat kepada zaman, melihat kepada konteks, kita akan dapat, saja saya nak kongsi dengan tuan-tuan sikit. Tadi lah kata tak ada idea malah ni. Dulu tadi dapat idea pula. Contoh kita melihat kepada konteks Melayu, cerita Melayu sikit. Ada mazhab yang mengatakan hang tuah itu tak wujud. Berdasarkan beberapa penulisan, beberapa pembuktian. Contohnya, cerita tentang hang tuah 5 bersaudara ni sebiji macam cerita pendekar-pendekar di Jawa, hikayat Panji Semarang. Kemudian cerita-cerita tentang hang tuah dibawa oleh Sultan Mansur untuk pi lawan dengan Tamim Sari, dapat Tamim Sari di Majapahit. Era itu nampak tak logik sebab Majapahit telah jatuh kegemilangan dia tahun 1364. Melaka baru naik 1411. Hatta hang tuah lahir 1431. Nampak anakronisme kat situ kan. Lepas tu pula ni ada hujah-hujah orang yang mengatakan tak wujud ni. Kemudian perkataan tuah itu tidak wujud lagi pada kurun ke-15. Perkataan tuah cuma wujud pada kurun ke-18 dan dibuktikan di sudut aspek bahasa betul. Tetapi ejaan tawaha tu memang ada. Dan dalam bahasa Melayu Sanskrit, tawaha tu boleh dibacakan tuha ataupun tuh, T-U-H. Dan kalau tuha bermaksud lelaki yang baik, kalau tuh bermaksud sandaran kepada sultan. So kedua-dua maksud ini pun betul lah kalau bagi saya. Kalaulah batang tubuh, kalaulah hang tuah itu tak wujud, barangkali lelaki itu wujud. Faham tak? Barangkali lelaki itu, kalaulah dia bukan hang tuah pun, tetapi lelaki itu, that particular man itu ada. Sebab banyak rujukan premier luar negara kebanyakan. Dalam negara ni dia sekunder. Hikayat hang tuah juga agak kelewatan. Sulalatul Salatin juga kelewatan. Dia 1636 Tun Sri Lanang, itu masa kerajaan Johor lagi. Agak kelewatan. Tufat Nafis lagi lah. Itu 3 karya terbesar Melayu yang menyebut tentang hang tuah.
Tapi kalau sumber eksternal, sumber luar, banyak yang premier. Antaranya ialah apa nama ni, yang Profesor UPM bawa balik mai tu, Rekidai Hoan itu, catatan kerajaan Rukyu, menyebut tentang Laksamana. Banyak kali yang ada urusan yang mewakili Sultan Melaka yang buat urusan dengan pelabuhan di Rukyu itu, sekarang Okinawa. Kemudian The Commentaries of the Great Albuquerque, iaitu catatan pengembaraan Albuquerque yang dikeluarkan dalam tahun 1576 oleh anak dia, Bras Albuquerque. Yang disebut tu tentang satu orang Laksamana tua. Yalah tua lah. Kalau kita kira balik dengan masa Al-Fasud Albuquerque sampai menawan Melaka, masa tu dah satu orang Laksamana tua baru balik. Nak masuk Melaka tak boleh, maka dia konon duduk di Temasek di Singapura. Dan Albuquerque menyatakan Laksamana, Lezeman disebut, Lezeman, this particular Lezeman ini seorang warrior kuat, hikmah dia besar, bijaksana. Jadi memang Albuquerque ni gerun dengan dia. Tapi dia tak boleh mai, dia dihalang di Sungai Muar. Jadi kalau kita baca konteks sejarah Melaka, Laksamana yang kuat hebat masa tu, siapa dia kalau Melaka? Laksamana masa tu, Laksamana Khoja Hasan. Khoja Hasan baru 30-an. Dikatakan Laksamana umur 80, tolak balik, laki tu lah. Kalau bukan hantuah pun, lelaki itulah yang dirujuk sebagai hantuah oleh kita ni. Kan? Mungkin lelaki tu dah ada. Kalau kita setuju dengan pendapat yang kata perkataan tuah tak wujud, yes, mungkin nama dia lain. Tetapi itulah lelaki yang kita rujuk sebagai tuah itu. Anda faham kan? Jadi maksudnya, saya nak abang malam ini, kita nak kena tengok satu-satu benda pakai kacamata zaman itu. Baru kita tak jadi sengketa. Sebab dalam rujukan-rujukan luar pula, dalam Rekadai Hoan semua tu, disebut hantuah ni pernah sampai menghadap Sultan Rom dan buat kerja haji pada tahun 1480. Lepas tu dia pergi di Mesir. Era itu 886 Hijrah. 886 Hijrah di Mesir. Ketika itu era-era Imam Suyuti apa semua tu. Imam Suyuti meninggal 911. 911 Hijrah. Saya ada kat sini. Saya silap ni malu. 911. Imam Suyuti meninggal 911 Hijrah. Bermaksud dia lahir 849, 886 hantuah di Mesir. Ada kemungkinan jumpa, tak tahulah. Tapi dia pergi di Mesir. Sebelum tu dia pergi buat kerja haji. Jumpa dengan Syarif Ahmad, disebut dalam hikayat. Jadi Syarif Ahmad, kalau ikut secara kronologi sejarah, memang pemerintah Khadam Haramain yang dihantar oleh Uthmaniyah disebut Syarif. Tidak, zaman Wahabi semua tu Syarif Ghalib peringkat awal. Kemudian Syarif Hussein pada revolusi Arab. Jadi ada kat situ. Dan lepas pada itulah yang dia balik mai. Dia balik mai itu sambung dengan Commentaries of Bukaki tu, kata laki tu baru balik mai. Padahal masa Bukaki ni tulis dengan masa Rekidai Hoan itu, depa tak pakat pun. Tidak berpakat untuk mengadakan watak ini. Tetapi tiba-tiba watak ini dia ni sebut Laksamana, dia ni sebut Lezeman, dan timing tu nampak tally. Kan? Jadi bila kita tengok pada satu sudut, betul. Tapi orang yang mengatakan tak wujud pun tak salah. Tapi mungkin perkataan itu tak wujud. Mungkin kisah 5 orang tu tak wujud sebab kisah 5 bersaudara ni tuan-tuan tak banyak. Sikit dah peringkat awal kan. Kemudian banyak hantuah pi solo lah. Mungkin band dah berpecah, hantuah pi solo lah banyak. Banyak kisah hantuah solo. Itu saja yang memerlukan pemurnian balik. Tuan-tuan, ambil lah seorang satu. Tapi tak banyak, ada 9 ke 10. Ada sebuah dalam buku ni. Yang imam tu. Sebab geng-geng Tamawakan ni banyak yang beli awal hari tu, so tak sempat nak bagi ni kan. Siapa yang ada, dan tak ada, minta maaf. Saya terselit dalam ni. Saya kat rumah lagi, ambil lah. Simpan buat kat saya kan. Ada lagi di rumah. Itu saya susun ikut timing tu. Baik. Kat saya tak simpan tu, tak apalah. Belakang pun boleh, depan pun sama. Cuma kat belakang tu saya sort ikut kota. Kan? Yang depan tu dia lebih umum lah. Cuma dekat belakang tu ada satu mistik. Yang belakang tu Imam Abu Daud tu. Kurun tu betul. Cuma tahun wafat tu saya silap sikit. Saya baru check balik. Oh salah. Sebenarnya typo. Tapi bila typo tahun ni lari terus jadi salah kan. Baik. Tapi kurun-kurun yang betul lagi lah. Dia lari sikit je. Baik. Okey. Tak apalah saya sambung ini lah. Jadi kita faham lah. Bila kita tengok pada satu sudut. Okey. Kita faham. Memang peringkat awal Bani Umayyah itu
ulama era itu. Okey, saya nak masuk poin yang ni. Yang saya bagi gambaran tadi tu. Ulama ketika itu lagi ramai tuan-tuan, zaman salafus soleh, bahkan tabi'in yang awal, bahkan sahabat pun ada lagi peringkat awal itu. Depa ni lagi dah hebat. Tapi depa undur, depa tak mau rapat dengan umara. Kita baca kisah Tawus bin Kaisan kan. Contoh ada di surah ni dulu kan. Bagaimana depa menjauhi diri. Imam Abu Hanifah sampai dicambuk sampai terkeluar bau. Pasal apa? Pasal apa? Jadi macam tu. Ya, baik. Kita baca ha. Okey. Okey. Namun mereka menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada mereka dengan memainkan politik semahunya. Jika perlu mereka gunakan para ulama dan para pemuka agama untuk menunjang kepentingan mereka. Jika perlu mereka jauhkan. Pokoknya mereka berusaha untuk memainkan politik tanpa mengendahkan larangan agama sedikit pun. Mereka menjadi penguasa-penguasa yang absolut sebagaimana Kaisar Romawi dan Persia. Saja layaknya waktu itu politik sedemikian bebasnya tanpa suatu pengendalian dari agama sedikit pun. Sedangkan para ulama dan ahli agama mereka singkirkan dari sisi mereka sehingga para ulama dan ahli agama terasing dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya, baik. Saya pernah bawa dah buku ni kat tuan-tuan. Saya tak ingat. Tapi ini dia adalah kertas kerja, dia perbukukan. Ya. Saya baca sikit lah. Tentang latar dunia Islam dengan dunia Kristian. Bagaimana ulama dengan pemerintah. Ya. Baik. Dia cerita kat sini, pencanggahan antara autoriti agama dengan autoriti politik telah pun bermula sejak mula-mula Umayyah lagi, dia kata. Ya? Bukan sahaja ulama di sudut Syiah. Antaranya Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq bukan Syiah, tapi Syiah menganggap dia ulama mereka lah kan. Imam mereka. Tetapi juga ulama-ulama Sunni seperti mana imam yang empat, kesemuanya enggan bekerja dalam negara. Semua tak mau kerja SPA, tak mau. Imam Syafi'i pernah start, itu pun bukan SPA, itu SUK. Lebih bahasa mudah lagi tu lah. Di Yaman, itu pun kena fitnah oleh geng-geng penjawat awam yang lain tak setuju dengan dia. Ya, dia difitnah sebagai Rafidhi. Itu besar je. Kemudian dia berhenti buat kerja sendirilah. Baik. Okey. Imam Ja'far As-Sadiq diracun hingga mati. Imam Abu Hanifah mati dalam penjara. Imam Malik dirotan. Imam Syafi'i ditahan dan dirantai. Imam Ahmad dipukul di dalam penjara. Baik. Okey. Adalah benar bahawasanya beberapa orang ulama Sunni juga ada jawatan, betul. Dua anak murid Imam Abu Hanifah, Qadi Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Syaibani, kedua-duanya jadi ketua hakim negara zaman Abbasiyah. Ada, tetapi secara umumnya tak ramai. Kebanyakan orang yang ambil pendekatan menjauhi pintu ulama. Tuan-tuan kalau buka Syiar A'lamun Nubala, baca pada satu kurun itu, tuan-tuan dapat tengok banyak dia bercerita pasal pemerintah depa. Jangan pergi kat pintu pemerintah, jangan menghadiri majlis pemerintah, banyak. Saya duk rajin baca, bila saya baca saya heran. Pasal apa banyak sangat bab itu yang dimasukkan Imam Zahabi. Quotation depa tentang menjauhi pintu pemerintah. Bila saya tengok balik, dia duduk dalam kurun yang lebih kurang satu tabaqat yang sama. Mungkin pada tabaqat itu ada problem antara pemerintah dengan ulama. Dan bila saya baca buku ni, okey, dia tally. Saya sambung Baik. Mereka bukan saja tidak menerima wang dan kedudukan. Para ulama enggan menunjukkan rasyad, signal, isyarat kepada pemerintah. Baik. Okey, yang ni menarik. Saya ingat saya baca dah kot di surah ni. Kalau saya baca dah ulang kaji, kalau saya tak baca lagi, poin baru. Seorang pengkaji, saya ingat saya baca dah kot di surah ni, Hayy Cohen ni, dia buat analisa tentang apa ulama-ulama ni buat. Sebenarnya bila mereka tak kerja kerajaan, mereka jadi penceramah, jadi ustaz, jadi ulama, mereka makan gaji kot mana? Okey, baik. Dia kaji biografi 3,900 orang ulama dari kurun ke-8 sampai kurun ke-11 masih. Baik. Dan dia dapati apa yang berlaku. Okey, berbeza dengan dunia Kristian. Kristian lain. Kristian memang ulama, memang duduk dalam kerajaan dan memang makan gaji kerajaan. Era itu Okey, ulama Islam apa mereka buat? Saya baca sikit. Kebanyakan daripada para ulama dan keluarga masing-masing bekerja dalam bidang industri, khususnya dalam sektor-sektor industri kecil dan tekstil 22%,
pemprosesan makanan 13%. Pedagang general, pedagang umum 11%. Menjual produk kulit ataupun besi ataupun kayu ataupun tanah liat 9%. Berurusan dengan barang-barang hiasan dan minyak wangi 8%. Ada bank, pengguruk wang, money changer, dan juga middleman, orang pertengahan 5%. Penjual buku, penyalin buku dan penjual surat khabar 4.5%. Tutor 8%. Saksi 3%. Dan hanya sebilangan kecil sahaja dalam kalangan mereka yang bekerja sebagai pegawai kerajaan. Sikit sangat dia. Jadi maksudnya ulama dulu ni ada kerja kedai minyak wangi, kerja buat ni, tapi at the same time they were ulama. They were scholars. Tapi mereka dihormati. Baik. Tapi saya ingat saya dah sebut dah itu. 28.30. Saya ingat saya dah sebut dah itu. Yang mana benda ni dia mula dipecahkan pada kurun ke-11, iaitu zaman Nizam Al-Muluk, kan? Zaman Nizam Al-Muluk, di mana depa train budak-budak ni main mengaji di sekolah madrasah nizamiah. Jadi madrasah nizamiah tu dia jadi gini, tuan-tuan. Jalan ni ada. Ada. Sistem iqta' yang dibuat oleh Bani Saljuk pada masa tu. Nizam Al-Muluk lah pemerintah dia. Bendahara dia, bukan pemerintah, bendahara. Pemerintah dia macam Sultan Ali Arsalan dan semua tu. Tapi ingat, bendahara Nizam Al-Muluk. Ingat nama ni sampai bila-bila. Ni seorang bendahara yang sangat pakar. Nadi kepada Bani Saljuk. Seperti mana Tun Perak menjadi nadi kepada Melaka. Lebih kurang lah Nizam Al-Muluk. Okay, baik. Di mana diceritakan di sini, asas keinstitusian perikatan ulama dan negara adalah apa yang mula-mula menyebabkan ulama mula lunak dengan pemerintah pada abad ke-11, iaitu puncanya ialah rangkaian madrasah, sistem pendidikan kerajaan, tapi bukan kerajaan diumumkan sebagai SMK, tidak. Dia bukan sekolah kerajaan, tetapi sekolah yang diberikan, macam mana saya nak kata? Boleh tak? Sekolah tu dia macam mana saya nak bagi contoh kat Malaysia, ada tak? SMK dia kerajaan tu kan? Macam betul, macam tepat tu. SABK. Dia macam dapat fund juga kerajaan. Gaji cikgu kerajaan. SABK sedap. Saya baru nak cari contoh. Terima kasih doktor. Betul. SABK sedap. SABK contohnya. Tapi SABK Malaysia dia tak semaju itulah. Sebab dia bermain dengan beberapa kerenah birokrasi. Tapi dia lebih kurang model macam SABK, tetapi dia lebih independen macam SAR. Tapi bantuan dia itu dan orang-orang dalam itu dia ada kepentingan dalam kerajaan. Saya bagi contoh Nizam Al-Muluk lah. Dia bendahara, Perdana Menteri. Kemudian dia ada sekolah madrasah, rangkaian madrasah dia. Kemudian tapi dia tak masuk campur. Dia cuma masuk campur di sudut nak bagi dana. Kemudian silibus itu dia akan panggil ulama-ulama untuk bincang. Saya bagi contoh, ketika mana seorang pemuda nama dia Imam Al-Ghazali ni, Al-Imam Al-Ghazali ni jadi Hujjatul Islam, jadi tokoh hebat dalam dunia Islam ni, sampai orang refer dia sebagai, kalau kita kata Syekhul Islam, besar tak tuan-tuan? Syekhul Islam besar. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Zakaria Ansari, besar tuan-tuan. Tetapi Hujjatul Islam ialah hujah kepada Islam. Hampa nak tengok Islam, tengok dia. Hampa nak tahu apa pasal Islam, kamus dia orang ni. Hujjatul Islam, menjadi hujah, mewakili Islam dia tu. Punya besar Imam Ghazali. Bila nama dah naik ke muncak begitu tinggi, Nizam Al-Muluk tarik dia. Masa tu saya ingat Imam Al-Ghazali baru 38 tahun. Muda tu tak masuk 40 lagi kan. Kalau masuk politik Dewan Pemuda lagi kan. Tak masuk 40 lagi. Tarik mai jadi rektor Madrasah Nizamiah ni. Tuan nampak? Itu fungsi Nizam Al-Muluk. Dia tak kacau semua. Tapi jadi bila budak-budak ni membesar, dia mesra kerajaan. Kemudian dia belajar dalam suasana yang kondusif. Ulama-ulama ada kebebasan untuk mengajar.
yang akhirnya bila budak-budak ni keluar, dia tak anggap kerajaan tu musuh dia. Maka dia ada kesinambungan untuk masuk kerja kerajaan. Itu permulaan sejarahnya bagaimana ulama-ulama kerja kerajaan. Kalau tanya di Malaysia, apa sejarahnya banyak ustaz kerja kerajaan? Kalau tanya saya, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Sebab konsep Jeqaf dia, konsep kafar dia kan, Jeqaf tu kan. Kemudian konsep SABK dia menyebabkan ramai ustaz-ustaz lulusan luar negara Timur Tengah dulu yang balik tak ada kerja, hanya sekadar jadi penceramah, sekarang depa kerja kerajaan. Kalau kita sejarah di sudut kita, kalau video ni ditonton lagi 50 tahun, kalau tak kiamat lagi, orang akan dapat tahu sejarah ni daripada kita. Itu zaman itu dasar dia. Kita kena banyak kenal pasal Tun Abdullah Ahmad Badawi ni tuan. Ramai orang cerita pasal dia. Sebenarnya banyak dasar-dasar dia yang tak populis, tetapi orang kita banyak dapat kesan benefit dia. Baik. Okey. SABK sedap yang tu. Baik. Maka permulaan itu menyebabkan mulalah benda ni dipakai. Tapi tuan-tuan, yang lagi best dia, macam mana saya baru ni saya duk sembang dengan seorang. Saya minta maaf, saya tak ingat sungguh siapa. Hari raya. Adik-beradik ke, kawan ke, tak ingat. Tapi saya memang sembang pasal ke ayak lah. Dia bincang hari raya, dia bincang kata, Malaysia ni kita too depend on ayak sungai. Kalau lah jadi apa-apa kat sungai, habis kita. Sedangkan negara-negara luar dah mula dah buat sistem kan, pecahkan ayak laut tu jadikan dia ada kaedah dia tu, saya pun tak tahu lah. Kalau elektrolisis tu pecahkan dua molekul tu kan. Kalau nak pecahkan ayak, maksudnya dia yang dia ekstrak keluar garam, saya tak tahu lah ada istilah dia lah kot. Tapi Singapura dah mula buat. Apa nama ni, negara Qatar apa semua tu dah mula buat kan. Jadi Malaysia ni sebab kita selesa kita ada ayak, maka kita tak mula buat. Kita tak mula risau. Hari ni jadi lagu ni. Kan? Benda yang di luar jangka. Kata kerajaan Kedah dan kerajaan Pulau Pinang sama dua-dua kata kan. Jadi tuan-tuan ayak surut kan. Pintu tu pecah di luar jangka. Pecah dalam keadaan musim kemarau kan. Tak apalah, tapi baru kita panik. Oh, kita tidak ada sumber air. Tuan-tuan, sebagaimana Allah boleh datangkan air daripada mana-mana dalam peristiwa banjir Nabi Nuh, dalam celahan jari Rasulullah SAW, daripada celahan batu Nabi Musa, seperti mana ayat Allah boleh bawa mai daripada mana-mana, begitu juga ayat Allah boleh hilangkan ke mana-mana. Kita tak boleh kata alah ayat kering naik pergi awan, lama-lama dia hujan juga. Allah boleh buat dia hilang nowhere. Seperti mana Allah boleh bawa mai dia nowhere. From nowhere, dia boleh hilang nowhere. Masa tu tuan-tuan, baru kita tahu. Bila kita tak ready. Baik. Lepas tu sembang tentang institusi pendidikan. Dia sebut tentang institusi pendidikan tuan-tuan. Dia nak pergi kepada bab selepas ni. Jadi saya KIV pergi bab lepas ni lah. Pasal institusi pendidikan. Saya nak habis sikit 2-3 baris ya. Maka, berbeza dengan zaman itu dengan zaman sekarang. Zaman sebelumnya sampai permulaan kurun ke-11 masih barulah ulama-ulama mula rapat dengan pemerintah. Baik. Okey. Kemudian berbeza dengan Kristian. Bila mana Kristian pula ulama dengan umarak ni berebut tempat dalam pentas politik. Satu dia memang purely politician, satu dia scholars, tetapi masing-masing nak duduk tempat yang ada kuasa. Depa berseteru. Dalam kes Islam depa mengelak. Okey, baik. Apa jadi? Okey. Gereja Katolik dalam tahun 1059 buat satu peraturan untuk hadkan campur tangan orang politik dalam pelantikan padri. Maksudnya sebelum tu orang politik masuk campur nak lantik padri. Lantik geng-geng dia, kroni. Jadi geng-geng agama ni buat satu decree halang orang politik masuk. Satu. Okey. Kemudian dalam tahun itu juga dikeluarkan papal decree, satu decree mengatakan kat sini pemilihan pos ni nombor satu depa tu kan. Pop lah kan. Selalunya yang duk pilih pos ni ialah para, kita kata apa, kardinal kan. Kita kena tengok gambar Angel and Demon, Tom Hanks tu kan, yang depa undi ramai-ramai buah tu kan. Itu depa bakar. Kalau keluar asal hitam tu kira undi tu batal. Ada tuan-tuan kena tengok gambar tu. Dan gambar tu tidak ada unsur-unsur lucuh apa semua, boleh tengok lah. Jadi apa nama, tak bukan nak tengok nak tahu macam mana perjalanan depa tu, bishop apa semua tu, kardinal, proses pelantikan depa tu menarik juga. Bukanlah menarik, maksud tengoklah untuk ilmu kita, untuk kita nak tahu.
No? Apa nama ni, dan depa pun tuan-tuan tahu lah, Vatican sekarang ni dah jadi negara sendiri kan. Kalau lah Mekah dengan Madinah boleh jadi negara sendiri kan, usul kat PBB, seperti mana Vatican boleh jadi negara sendiri, kita ada Mekah, Madinah, independent country kan. So Saudi tak boleh, tapi tak tahulah, tapi Saudi pun jaga okey juga kan. Tak tahulah, tak tahu. Cuma kita duk risau pelan-pelan, mai Salman apa semua, anak Salman ni jadi makin risau pula kan. Tapi susahlah PBB nak benarkan. Dia macam kes apa tuan-tuan? Macam kes Aceh dengan Timor Leste lah. Aceh tuntut orang lama dah, tak dapat. Tapi Timor Leste dapat. Pasal Timor Leste ni dia tak ada ramai orang Islam macam Aceh kan. Jadi kalau tambah satu dari negara Islam, bermaksud tambah satu kerusi Islam. Konsep PBB macam parlimen kita kan. Boleh tambah satu seat Islam walaupun negara tu kecil. Itu isu dia. Betul PBB tak bagi mudah nak tambah negara Islam. Baik, tak apalah. Balik pada yang ni. Jadi mereka buat satu dekri untuk halang pemerintah kacau pelantikan POS, pelantikan Padri nombor 1. Baik. Namun King Henry keempat berkeras dan masuk campur juga dan berlaku peperangan mereka. Baik. Kemudian pada era post Gregory tahun 1073 ni, Dewa keluarkan 27 perintah yang menegaskan bahawasanya hanya POS adalah satu-satunya yang kakinya boleh dicium. Tak tahu ni kahak dia Kristian ya. Dan hanya dia seoranglah yang boleh pilih para bishop, para kardinal ni. Ya. Kerajaan tak boleh masuk campur. Dan POS ada kuasa nak menggulingkan maharaja. Itu. Maksudnya saya nak bagi kat tuan-tuan gambaran dua zaman ni, satu zaman tapi dua alam ni, satu barat, satu Islam. Satu geng ulama tarik diri, tak mau masuk campur. Satu geng ulama dia macam ditekan oleh pemerintah tapi dia nak melawan balik. Ya? Dia agresif. Akhirnya POS Gregory ni digulingkan, dibunuh oleh Henry. Yang akhirnya orang politik dia ada kuasa, dia ada wang. Orang agama dia ada apa tuan-tuan? Dia ada pengaruh. Ya? Akhirnya dia digulingkan. Ya? Baik. Perseteruan antara POS dan monarki berterusan sampai awal abad ke-12. Itu yang berlaku dalam dunia Kristian. Panjang lagi lah, saya tak baca semua tu. Baik, itu yang berlaku dalam dunia Kristian. Bermaksud apa yang Maulana Abu Hasan Ali An-Nabwi kata dalam ni, dia percaya bahawasanya kejatuhan Islam pada era yang dibincangkan zaman kejatuhan ini pasca Khulafaur Rasyidin adalah kerana bila mana ulama jauh daripada pemerintah. Namun ironinya, sejauh mana kita kata jatuh pun tidaklah serendah hari ini. Kalau tanya saya lah. Sebab hari ini kita berhadapan dengan krisis di Sudan, Palestin masih lagi terjajah, Syria masih lagi belum selesai, Rohingya lagi, banyak krisis-krisis umat Islam yang saya kira lebih parah daripada yang sedang ditulis dan dibaca kita ini. Sebab sejauh mana kita nak kata kita teruk pun, tapi ada kala pada zaman-zaman tertentu kita ada Baitul Hikmah, kita ada Andalus, kita ada Al-Hamra. Kita masih melahirkan ulama-ulama semisal Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Jazari, Ibn Haytham, apa semua ni, Jabir Ibn Hayyan. Banyak kan? Kalau nak dikatakan itu jatuh, law ni apa? Kan? Kalau nak katakan itu adalah zaman kita mundur, law ni zaman apa? Ya? Baik, saya sambung subtopik seterusnya. Subtopik seterusnya ialah sifat jahiliah masih bercokol. Cokol ni apa? Masih berada dalam diri penguasa. Saya nak skip yang tu. Okay, nanti kita boleh selit-selit je. Saya nak pergi kepada kurangnya perhatian pemerintah terhadap ilmu praktik yang bermanfaat. Ini best. Para ahli fikir Islam yang ada pada masa itu banyak yang tidak memperhatikan dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan Islam. Ya? Pada masa itu. Tapi lepas pada itu ada lah. Saya ingat selepas zaman Harun al-Rashid, itu di Abbasiyah, di Andalus juga, zaman-zaman kegemilangan Andalus pun ada juga semangat. Sebab dalam ni Profesor Ahmad Tikuru kata apa, pada abad ke-9 dia susah kat sini tuan. Yang ni dia pakai Masih, yang ni dia pakai Hijrah. Pada abad ke-9 dan ke-12 hingga ke-12,
Eropah mengalami keadaan sosio-ekonomi dan saintifik yang inferior jika dibandingkan dengan dunia Islam. Mengenai kadar literasi, perpustakaan Muslim seperti di Baghdad, Kairah dan Cordova mempunyai ratusan ribu buku. Manakala perpustakaan di Barat hanya mempunyai kurang daripada 600 buku. Ratus ribu buku dengan kurang daripada 600 buku. Seluruh Eropah. Kecuali Andalus lah, Andalus Eropah juga kan. Tapi kota Islam lawan kota Kristian. Baik. Sedangkan orang Eropah Barat, umat Islam mula menghasilkan kertas pada abad ke-8. Sedangkan orang Barat Eropah perlu 5 abad selepas itu untuk menghasilkannya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita patah balik tengok sejarah, yang mendominasi banyak kitab-kitab ilmu semua Islam. Semua Islam. Tapi mai era hujung ni kita tertewas. So tuan baca buku Ibn Rijal tu, yang Islam Muslim Krisih tu. Tak habis lagi buku tu, berlambak lagi di rumah. Tengok dah 400 lagi saya kira malam. Sorry, bukan 400, 300 lagi. Di mana dalam buku tu penulis tu dia mulakan dengan turning point Islam daripada duk kontrol dunia. Dia kona kat mana dia jatuh tu, kona patah tu kat mana. Tuan-tuan baca buku tu. Kat sini dia kata apa? Dari segi perbandaran, urbanisasi, Muslim dekat Cordova ada 450,000 orang. Di Constantinople 300,000 orang. Sedangkan kota Eropah Barat terbesar Palermo ni di Itali kono, Palermo. Kota Eropah yang terbesar Palermo ni Itali kot, susah nama-nama macam ni. Itali no. Hanya mempunyai 75,000 orang. Maksudnya perbandaran itu kan, perbandaran kan menyebabkan orang pergi ramai. Jadi Barat tak jadi macam tu. Orang Islam mula mengeluarkan shilling emas pada awal abad ke-9. Sedangkan 4,5 abad sebelum Eropah Barat ataupun 4,5 abad selepas itu barulah Eropah berjaya menghasilkannya. Itu dia kata lagu tu pula. Baik. Nak pergi kepada sistem pendidikan. 8.40 isu 8.41, saya minta tambah sikit masa nah. Baik. Para ahli fikir Islam yang ada pada masa itu banyak yang tidak memperhatikan dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan fizik dan ilmu teknik lainnya. Yang ni yang kita nak pi malam ni, yang saya nak pi, saya bawa 2-3 buku ni, saya nak cerita yang tu. Pada era, saya ingat mungkin Maulana menyebut tentang fasa permulaan Umayyah sampai nak start zaman-zaman. Kalau nak katakan zaman Baghdad pun hebat, fizik pun tak lagi. Sebab zaman itu dia lebih kepada falsafah, lebih kepada perbincangan hujah. Tapi yang ilmu yang disebut, yang dirujuk sebagai ilmu fizik dan ilmu praktik dan ilmu teknik, dia istilahkan begitu. Yang ni saya ingat zaman, contoh tuan-tuan, kita duk sebut nama-nama macam Ibnu Haytham apa semua tu kan. Depa ni duduk pada satu sisi zaman yang Sasanid, Safawid, macam tu. Apa nama ni, Saljuk, kemudian Ayyubiyah lah. Dia bukan duduk dalam era Baghdad. Baghdad ni era penterjemahan, adalah kegemilangan juga. Tapi ulama-ulama besar yang kita dengar, tuan-tuan cek balik. Depa punya tamadun depa ataupun depa punya dinasti depa, dinasti kecil. Okey, baik. Kat sini saya bawa contoh. Sebut contoh Baik. Contohnya orang Islam kurang ada kajian tentang ilmu fizik, ilmu teknik dan ilmu kepenggunaan ini yang akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada ilmu falsafah dan teologi yang mereka pelajari dari bangsa Yunani, yang sebenarnya tidak lain hanyalah lanjutan dari ajaran syirik Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa falsafah dan dihiasi dengan istilah seni. Sebenarnya semua itu tak lain hanyalah suatu prasangka dan hayalan kosong belaka. Sedap, pedih juga. Tapi apa yang Maulana sebut ni tuan-tuan, kita telah menghadapi fitnah ini dulu. Perbincangan tentang teologi yang terlalu abstrak. Cuba memikirkan tentang zat Allah, memikirkan benda yang Allah tak bagi kita, tak perlu fikir pun.
Ya, kita kena fikir tafakkaru fi khalqillah, fikir tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan fikir tentang zat Allah. Tapi dia mula fikir dan perbincangan itu jadi besar. Tentang suara Allah, Nabi Musa dengar itu suara Allah ataupun apa. Bukan saya nak kata perbincangan itu salah. Tetapi bila dia bermain dalam kalangan ahli, okey, ahlul kalam dan sebagainya, dia turun main kat orang awam, dia jadi fitnah, tuan-tuan. Tuan-tuan setuju ataupun tidak dengan saya? Sebahagian besar perdebatan yang kita tengok akhir-akhir ini, kita faham tak? Saya tak faham. Dan saya berani kata, kadang-kadang pendebat pun dia tak faham. Cuma dia fully prepared for that debat lah. Cuba tanya dia 5 hari lepas tu. Kadang-kadang macam kita ni berlakon. Lepas tu saya tengok, sebab saya nak tengok reaksi orang, saya tak faham. Wallahi saya tak faham. Bukanlah semua, tapi kita tak, apa benda ni? Saya baca kat komen, yang komen pun dia tak pernah peduli pun yang atas. Kan? Dia tak peduli pun poin apa. Dia cuma peduli, hang bodoh, ustaz ni tak guna, hang ustaz ni hitam, ustaz ni penipu. Nampak tak kat komen tu? Dan malangnya benda yang Maulana kata ni, yang berlaku dulu lah kita buat balik. Dia kata benda ni kosong ya. Kuki hanya kerana dia bukan geng kita tak peduli apa fakta dia, kita hantam ya. Hanya kerana dia geng kita, dia salah macam mana pun kita akan backup dia. Oh, itu jadi lagu tu, tuan-tuan. Oh, jadi lagu tu. Apa nama ni? Dan kata Maulana benda tu kosong. Dan hakikatnya kadang-kadang kita pun rasa macam, lah benda ni tak payah debat kot. Benda ni common sense kot. Kadang kita pun rasa macam tu kan. Apa dia duduk panjang kat benda ni kecil je. Kadang-kadang ada ustaz tersilap sebut, slip of the tongue, Nabi sebut apa? Tinggi menara berapa kilometer tak tahu. Dan ustaz pun dah perbetulkan dah. Cukuplah. Ustaz pun kata tersilap sebut. Okeylah. Dah dia panjang sampai 2-3 tahun ni. Jadi begitu. Begitu juga lah orang lain pun. Dia bukan kata satu ni betul, hal lain dia salah. Betul tak? Maksudnya saya bagi contoh lah. Maksudnya ada dalam kedua-dua kelompok lah. Maksudnya kadang-kadang orang yang kritik sendiri pun, dia pun tahu ustaz ni tersilap sebut. Saya pun banyak, tuan-tuan. Kita pun banyak slip of the tongue, kita pun banyak. Tapi seolah-olah kita hukum dia macam dia salah besar. Kan? Kalau tanya saya lah, banyak lagi penceramah lain yang buat main hadis palsu, yang merepek, banyak lagi. Berbanding dengan ustaz kita yang ingat tak mampu pun, slip of the tongue satu ya. Kan? Tapi dia jadi lagu tu pasal apa? Pasal tak tahu, mungkin kerana dia popular dan dia pun agak melawan juga, jadi lagu tu kan. Kadang-kadang kita rasa sedih. Begitu juga sebaliknya pun kena juga, samalah kadang-kadang. Kadang-kadang ada beberapa poin daripada kelompok ini juga yang betul pun kita tak terima pasal dia bukan geng kita. Jadi begitu. Dan perbahasan yang kadang-kadang kita rasa macam buang masa. Tuan-tuan kalau pergi duduk berkawan dengan geng-geng gunung, lagi dahsyat dia berbincang. Geng-geng ilmu isi ni. Lagi dahsyat. Kita semua tak betul kita semua ilmu kulit lah. Orang fiqh belakang kita ni, depa semua orang isi. Lagi dalam. Bukanlah dalam, saya rasa macam yang ni hamil dengan bahasa, yang ni bukan dalam tera mana pun. Saya memang pasal cinta pada Allah. Cinta tu cinta lagu mana? Cinta kulit ke cinta? Dia ada bahasa yang lagi sedap, saya tak pandai nak urai, tapi bahasa dia betul sedap. Jadi kata Maulana Bosan, sebenarnya hakikat dia, saya masih optimis yang akidah tak boleh dijadikan susah. Sebab kalau akidah itu susah, hanya orang pandai masuk syurga. Orang bodoh tak boleh masuk syurga. Sebab susah. Jahat, bahaya. Tapi saya punya pendapat peribadi, kalau saya salah saya minta maaf. Tapi ilmu akidah yang mendalam untuk seseorang itu mengajar akidah, yes lah. Itu ahli mereka, saya tak mau masuk campur. Tapi akidah secara umum ni, kita tak boleh hukum seseorang itu hang tak cukup akidah hang tak betul kerana hang tak mendalami rules of akidah yang macam ni. Itu saya ingat tak. Cukup sekadar dia memahami betul-betul yang dia tak syirikkan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan semua. Kan? Dia faham itu cukup. Maka saya ingat itu kita tak boleh hukum dia lemah akidah dia, tak boleh. Kalau tidak, orang yang dia memang ada aras pemikiran yang tinggi, dia boleh pijau. Tapi orang yang macam apa benda ni, dia tak faham ni, maka apa nasib dia? Allah Maha Adil, tuan-tuan. Allah Maha Adil. Saya faham macam tu. Saya dah takut nak cakap macam ni, tapi saya rasa macam tu lah. Bukan saya rasa macam tu, memang sepatutnya begitu. Sebab saya sanak dengan dalil sebab orang hantam saya. Seorang bertanya Nabi, qul li fil Islam ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ba'da. Ya Rasulullah, tolong cerita kat saya pasal agama ni, pasal Islam ni, yang aku dengar jawapan ni aku tak tanya orang lain dah. Termasuk dia ni searcher, dia duk cari.
Ya, dan dia nak satu jawapan yang konkret pasal Islam. Maka Nabi kata apa? Qul amantu billah summa istaqim. Hang katakan hang beriman pada Allah sungguh-sungguh dan hang istiqamah. Cukup. Mana? Katakan padaku Islam satu perkataan yang aku puas. Kata Nabi, iman kepada Allah sungguh-sungguh dan istiqamah lah. Nah, baik. Tetapi perbahasan akidah yang panjang-panjang tak bolehlah kita tutup. Bermaksud dalam kalangan ahli mereka, silakanlah itu perbahasan ilmu. Diperlukan sebagai bank, sebagai persediaan. Kalau nanti kelak muncul persoalan-persoalan yang pelik oleh golongan-golongan baru, liberal dan sebagainya, kita dah ada bank, thinkers untuk jawab. Bukan saya suruh tutup. Tapi bermaksud untuk awami ni kita tak boleh hukum dia sampai tahap tu lah. Baik. Kembali kepada yang kalau sekarang yang saya tengok ni, dia mengatakan bermula daripada Umayyah start sampai, dia tak sebut era mana, tapi setakat yang saya faham, pasal dia tak sebut tahun kat sini. Sebab era Baghdad hatta era Umayyah satu, Abbasiyah dah Baghdad. Era tu pun lagi dahsyat sebab era Imam Ahmad bin Hanbal kan Mu'tazilah kan Qadarah Jabariyah pun itu Abbasiyah dah. Jadi itu kurun ke berapa? Kurun ketiga dan kurun kedua, kurun ketiga zaman Imam Bukhari kena pun kes tu juga. Kes pasal kalam Quran kalamullah kan. Tuan-tuan nampak tak? Dia berbahas benda-benda yang terlalu abstrak. Ya. Quran ni kalam Allah ke makhluk? Kan? Itu yang Imam Bukhari kata as-su'alu anhu bid'ah. Soal ni bid'ah. Nah, Quran kalamullah full stop. Tapi mushaf makhluk. Kan? Itu berkena. Mungkin maksud saya rasa macam ni lah doktor. Mungkin Maulana memasukkan era-era itu jugalah. Perbahasan yang melampau, cuba nak cari gaduh. Kadang-kadang benda tu lah. Macam tuan-tuan faham tak? Lah, benda ni pun nak lawan ke? Tak sudah. Orang ni ada hujah, orang ni ada hujah. Sebab Mu'tazilah, dia punya hujah, dia kata apa? Quran itu Quran itu makhluk. Sebab kalamullah, perbincangan tentang kalamullah itu. Sebab Nabi Musa kalimullah. Kalau Quran bukan makhluk, kita kena terima Nabi Musa bukan makhluk. Nabi Isa dalam Quran disebut dengan ruhullah. Kalau kita kata makhluk, maka kita kena terima Nabi Isa itu juga sebagai daripada Allah. Betul tinggi tak benda ni? Saya pun takut nak contoh, tapi itu hujah Mu'tazilah. Sebab tu Ahmad bin Abi Du'ad dan beberapa orang tokoh berani sampai tahap membunuh. Sebab bagi mereka betul. Bagi mereka ulama yang kata Quran itu bukan makhluk, patut dia memang rosak akidah. Sedangkan kita tak boleh fikir ni tu, sudahlah. Quran makhluk, Quran kalam Allah, titik. Apa yang besarnya Ustaz? Besar tuan-tuan. Dia pun akan bincang, kalau Quran kalam Allah, dia sampai kat Nabi, sampai kat Jibril dengar lagu mana? Tuan-tuan faham, saya nak bagi tuan-tuan nampak bagi dia ni sikit. Nak tengok complicated dia macam mana. Sepatutnya saya tak payah buka pun. Tapi saya takut orang akan tanya, benda Ustaz dia dah buat teruk, apa yang payahnya? Sekali saya cuba nak jawab. Dia akan bincang macam ni tuan-tuan. Okey, Quran kalam Allah. Jibril dengar lagu mana? Dia terbit daripada kotak suara ke? Dia main jasad pula. Dia main terbit kan? Suara travel by air. Perlukan udara ke? Allah tak memerlukan makhluk. Sound itu makhluk ke ataupun tidak? Yang didengar itu boleh ke dengar? Jibril buat turun pula macam mana? Tuan nampak? Dia nak main kot tu lah. Jadi itu yang Imam Bukhari, Imam Ahmad suruh tutup. Titik. Kita tak tahu. Ada benda kita tak boleh fikir dah. Tapi nak fikir juga. Dia jadi lagu tu. Dia jadi lagu tu. Tak sempat juga saya nak pergi Ibnu Haitam mana ni. Tak apa. Sempat. Ada masa. Jadi kata Maulana Abu Hasan, benda ni banyak sangat zaman tu. Lah buka balik tuan-tuan. Ni 2-3 orang yang mengaku liberal ni. Saya percaya syurga ni apa? Orang bukan Islam boleh masuk duduk kan. Benda ni dia main balik. Ingat kita pernah cerita dulu di surau ni. Tahun lepas apa kita dah cerita dah. Fikratul irja'. Ingat saya cerita dulu. Fikrah irja' kaum murji'ah. Yang saya katakan murji'ah moden. Yang tu yang mengatakan pakaian orang bukan nilai dia. Yang penting hati. Walaupun saya tukar jantina, tapi Allah sayang saya. Ingat tak kita pernah cerita di surau dulu tu. Saya duduk kat situ dulu. Lah duduk main gitu dah tuan. Walaupun saya ni teruk, walaupun saya ni tak pakai tudung, walaupun saya ni tukar jantina, saya pergi Mekah, Allah terima saya. Bermaksud Allah panggil saya. Allah tak panggil tuan-tuan. Murji'ah moden. Dia main balik.
Esok dia akan pergi lagi teruk pada tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ah. Dia akan pakai hujah, saya boleh pergi Mekah, bermaksud Allah panggil saya. Hampa yang pakai gepiah yang sembahyang 5 waktu tak pergi Mekah, Allah tak panggil hampa. Jadi siapa yang lagi Allah sayang? Dia main sifir macam tu. Kaum Murji'ah. Dulu dah berlaku dah, sekarang berlaku balik. Dia pecah lah. Liberal semua ni pun, dia main lah kebebasan, bagi dia hak asasi. Ada hak untuk bercakap, ada hak untuk memberi pendapat. Ni lah kesan kita dulu duk. Apa pendapat anda? Apa pendapat anda? Mereka besar. Baik. Maka tuan-tuan, adakah orang bukan Islam akan masuk syurga? Betul lah, masuk lah. Kalau tanya mereka. Cuba tanya Cina ke India. Masuk, you masuk syurga ke? Mesti masuk punya. Syurga dia lah, dia faham lah. Kan? Syurga yang hak Allah tu masuk tak masuk, itu milik Allah. Yang kita tahu, kalau dia diikat dengan tanpa syirik, masuk. Imam Ghazali kata 3 jenis. Satu, ini yang bukan Islam, ada 3 jenis. Satu, yang dia bukan Islam, dalam keadaan dia tak pernah dengar seruan langsung. Satu. Yang kedua, dia bukan Islam dalam keadaan dia dengar seruan, tapi seruan yang tak power, yang contoh yang tak baik. Sebab yang tu yang dia tak masuk. Yang ketiga, dia dengar Islam dan seruan pun best, dakwah pun sampai, tapi dia tak mau masuk juga. Imam Ghazali bahagi 3 jenis untuk non-Muslim. Imam Ghazali tak abad mana satu masuk syurga ataupun neraka, tapi dia bahagi 3 jenis kategori non-Muslim. Baihaqi dan juga saya tak ingat bukan Al-Farabi. Isfarayini ke? 2-3 orang imam quote balik Baihaqi, Isfarayini saya sebut tentang orang bukan Islam yang baik, orang bukan Islam akan masuk dalam neraka, itu pasti. Sebab depa bersyirik, sebab syirik apa? Dan Quran sebut apa? Wa inna syirka la zulmun azim, kan? Syirik itu kezaliman paling besar. Maksud dia masuk neraka sebab dia syirik. Tapi kalau dia baik, okey, kata ulama semisal Isfarayini, Baihaqi, semua ada 3-4 tokoh lagi saya lupa nama. Dalam neraka depa berbeza-beza pula berdasarkan depa tu. Tapi yang lock depa dalam kerangka neraka adalah syirik. Tetapi dalam kalangan depa ada yang baik, ada yang jahat, ada yang lagi jahat, kan? Itu based on yang tu pula, dalam tu pula ada tingkatan-tingkatan depa pula. Itu bukan saya kata, saya bacalah. Saya pula kat tuan-tuan. Ya, baik. 5 minit lagi boleh kan? 9 boleh saya berhenti kan? Okay, baik. Baik, berbalik kepada ilmu Islam. Baik. Ada tokoh bernama Al-Jazari, Ismail Al-Jazari. Ismail Al-Jazari ni 751 kalau saya silap, 754, 750-an hijrah lah. Dia tokoh yang sangat dahsyat. Saya nak cerita pasal dia, tapi memang tak sempat 5 minit. Saya ingat itu kita bawa bulan depan. Tapi sebelum saya nak cerita pasal dia, saya nak cerita pasal Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ni, dia tahun 354. So dia mungkin dalam era tu juga, lepas pada tu sikit. Maksudnya era-era fitnah, mihnah apa semua ni dia berlaku sampailah kematian Al-Imam Al-Bukhari. Ya? Kemudian beberapa imam yang datang sesudahnya macam imam-imam kutub sitah yang lain juga kena. An-Nasa'i apa semua tu kena juga. Ya? Cuma saya ingat permulaan kurun keempat itu slow sikit dah. Dan yang berjaya menghapuskan total perbincangan falsafah yang terlalu berlarutan ini tak lain dan tak bukan Hujjatul Islam lah, Al-Imam Al-Ghazali. Dia yang buat Maqasid Al-Falasifah. Dia bagi semua orang falsafah semua kata cantik. Ini orangnya. Tiba-tiba bila semua orang dah ikut dia, dia bagi tahafud Al-Falasifah, dia bantai. Dia kata kemengarutan orang falsafah, dia hantar balik. Maknanya apa? Imam Ghazali pakai kaedah, dia terjun masuk dulu, kawan, tarik semua duk geng dia. Lepas tu dia tibai terus. Dia tarik balik. Apa masuklah ikut perbincangan yang realiti. Boleh falsafah tapi not too abstract. Not too abstract. Tentang tengok perbincangan tentang makan, tempat Allah bertempat ataupun tidak. Tentang perbincangan makan itu saja berapa banyak teori keluar. Makanul adami, makanul apa. Oi banyak. Keluar. Jadi Al-Imam Ghazali masuk. Baik. Tapi Ibnu Haytham dia duduk dalam era 354 sampai 431. 74 itu umur dia. So dalam era ni tuan-tuan, Ibnu Haytham dia tak sebanyak Al-Jazari, tapi antara sumbangan dia. Saya baca sikit Dia antara orang yang awal yang buat yang mengaplikasikan teknologi kincir angin. Baik.
kat sini dia buatlah dia punya ilustrasi kincir angin tu. Ha? Kemudian dia menggunakan teknologi angin untuk buat menggerakkan penggiling gandum pakai angin, tak pakai elektrik. Tuan-tuan, hari ni kalau elektrik, hari ni tuan-tuan, betapa fragilenya umat sekarang, boleh buat tajuk, fragilenya umat sekarang. Apa benda pun tercabut satu, kita jam. Hari ni bila ayak tak ada, kita tak habis lah. Ayak tak ada, teruk kita. Hai, jangan kata ayak. Elektrik tak ada pun kita teruk. Hai, jangan kata elektrik. Internet tak ada pun kita teruk. Hai, jangan kata internet. WhatsApp tak ada pun kita teruk. Nampak tuan-tuan? Betapa fragilenya kita. Hari tu WhatsApp sejam kot dia blank. Bukan sejam, 12 jam ingat tuan-tuan. Dia blank sat. Berapa ramai orang bisnes online rugi, bergaduh, suruh hara habis kerana salah faham. Hantar mesej tak sampai. Ingat masa tu WhatsApp. Baru WhatsApp. Hari ni jangan kata ayak, aircon tak ada pun bergaduh lah. Betapa kita ni dependent, menjadi umat yang dependent. Sedangkan dulu kincir angin digerakkan tanpa elektrik. Gerak. Ya? Lepas tu Al-Jazari sedap lah. Al-Jazari dia buat robot ni bulan depan lah. Nah. Macam mana dia beli, dia bapak mekatronik. Dan saya rasa tak mustahil, tak melampau kalau kita katakan Al-Jazari itu Leonardo da Vinci kita. Bahkan lebih hebat lah. Minggu depan saya nak cerita pasal dia, bulan depan. Saya nak publish Ibn Haytham dulu. Ibn Haytham, satu dia buat kincir angin. Yang kedua, ya, dia yang buat, tuan-tuan tahu dekat apa nama, tuan-tuan tahu Big Ben. Big Ben ni kat mana? Kat London ke? London kan? Dia dah buat Big Ben dah dekat Damascus, kat Damsyik pada masa tu. Ha? Baik. Okey. Dia buat Big Ben, jam besar tu, jam berdentang. Okey. Di sebuah menara jam. Baik. Dan digerakkan oleh tenaga air, hidrolik. Ya? Itu yang dia buat. Baik. Kemudian ini disahkan oleh Ibnu Jubair. Yang Ibnu Jubair ni antara dia kembara dunia ni. Dia pi di Damascus pada tahun 580 Hijrah dan Ibnu Battuta yang pi 726 Hijrah ke Damaskus, dan dia kedua-dua penulisan Rihlah dan juga Ibnu Jubair ni mengatakan yes, depa tengok Big Ben itu di Damsyik. Ibnu Haytham kurung keempat, Ibnu Battuta kurung ke-8. Dia sampai di Damascus, dia tengok jam tu ada lagi. Yang kita tengok Big Ben besar sekarang di London tu kan, dah ada di Damsyik dulu. Ya, baik. Kemudian ini lakaran dia lah. Lakaran jam besar tu. Baik. Okey, kemudian antara yang sangat menarik lagi yang Ibnu Haytham buat, dia buat inilah. Ibnu Haytham ni bila kita sebut Ibnu Haytham, kita ingat apa? Mata kan. Dia pakar mata. Ya. Dia buat sebuah manuskrip tentang berbola mata. Yang tak lari jauh dengan moden. Dan dialah yang mengasaskan kanta cembung dan kanta cekung tu. Kemudian apa lagi? Okey. Tutup dia begini. Daripada dia itu sendiri, dia sebelumnya, sebelum Ibnu Haytham mai 354, semua orang percaya bahawasanya mata kita ni macam mata kucing. Padahal bukan macam tu pun. Orang percaya yang dalam mata kita ada cahaya yang boleh buat keluar untuk tengok satu-satu benda. Siapa yang kata ni? Ptolemy. Dan dipenisbahkan kepada Euclid, anak murid Hermes dulu kan. Walaupun orang mengkaitkan Hermes dengan Nabi Idris, tapi Euclid, bapa matematik. Jadi orang mengatakan mata kita ada cahaya yang boleh tengok. Ibnu Haytham lah yang datang pada kurung keempat mengatakan tak, bukan mata kita ada cahaya, tapi mata kita ni, macam mana istilah dia, dengan cahaya lah mata kita boleh tengok. Sebab kalau kita kata mata ni menyebabkan kita nampak, orang buta pun ada mata tapi tak nampak. Dia ada istilah dia lah. Tapi cerita tentang cahaya. Kemudian daripada dia lah asalnya perkataan kamera. Bila mana dia ada satu bilik yang disebut sebagai kamera. Sehingga kamera bukan kamera ni bulan. Kamera yang saya lambat tadi saya tengok kamus. Kamera ni bermaksud satu bilik gelap. Tempat untuk dia uji kaji eksperimen mata dia tu, yang dikatakan
mata kalau tak ada cahaya tak boleh tengok apa-apa. Saya tak faham lah istilah-istilah dia ni. Tuan-tuan lagi faham lah dalam bidang ni. Doktor mungkin faham. Tapi dia sebut, dia cuba kaji lah cembung, cengkung, short sighted, long sighted apa semua ni lah. Dan dia buat kesimpulan yang bukan cahaya main pada mata. Kemudian dia cerita pasal keperluan kepada itulah benda-benda yang ni yang menjadikan kamera. Tapi manfaat dia sempena bilik dia tu, yang kamera tu, sebahagian menyetujui bahawasanya daripada situlah perkataan kamera keluar. Sempena bilik, Ibnu Haytham eksperimen dia yang dia gelapkan bilik dia tu untuk nak kaji pasal mata. Dan tak pelik kalau kita kata kamera yang bermaksud bilik itu orang Melayu pinjam jadi kamar. Kamar kita sebut kamar bilik. Kamar kamera itu bilik, sebuah bilik yang kalau dalam kamus ni panjang lagi lah. Dia kata suatu bilik yang legap, yang tidak boleh ditembusi oleh dia kata apa? Kamara yakrumu kamaran fahuwa kamirun wa maf'ul makmurun. Okey, ghatta'u jiddan hatta la yazharu minhu syai'. Satu kawasan yang legap, yang tertutup semua sampai tak boleh tembus apa pun. Mungkin yang tu lah. Saya nak tengok ni tadi lambat tu. Nah, wallahu taala alam, saya terlajak 3 minit dah. Dan ilmu ini ada pada kurun keempat. Dan kata Maulana, mungkinlah saya ingat Maulana merujuk kepada sebelum era ini. Tapi era itu pun ada cuma beberapa orang tokoh. Kemudian daripada itu baru dia keluar ramai lagi. Mai zaman Al-Jazari. Tapi Al-Jazari ni pula tuan-tuan, dia 756 bermaksud apa tuan-tuan? Hebat tuan-tuan, sebab dia mai selepas Baghdad hancur. Baghdad hancur 656. Maksudnya bila kita kata semua kitab habis dah, Al-Jazari boleh buat. Hanya kita cerita bulan depan itu nah. Cuma saya nak ajak tuan-tuan fikir. Satu ya. Saya bincang dengan seseorang pasal raya baru ni. Adik-beradik baru masuk dalam keluarga. Dia sebahagian jemaah Arkam. Tak apa kita sebut macam ni. Saya saja tanya dia apa yang Arkam buat sekarang. Dia cerita kat saya lah, ada sebahagiannya kita terima dan sebahagiannya kita tak terima. Tak apalah itu kan. Cuma dia sebut tentang sekarang ni, saya sebut itu rahsia. Yang tu kena simpan tepi. Bahaya. Saya minta maaf. Tapi saya tanya tentang pendidikan. Pendidikan menarik, dia kata kenapa Arkam kami pakai kaedah pendidikan kami sendiri. Itu. Saya bukan nak promote Arkam ni nah, saya tak promote. Cuma saya tertarik beberapa benda saja. Bukan saya ikut. Adik-beradik baru saya ni, biarah. Dia kata sistem pendidikan sekarang dia macam ni. Dia tunjuk contoh saya macam ni. Saya kena kredit nama dia. Kalau saya nak jual, saya kata teori saya pun boleh kan. Saya nak sedap, saya tak mahu. Saya kena kredit orangnya kan. Dan sistem pendidikan kita sekarang macam ni dia kata. Semakin lama semakin narrow. Kita kata niche area ke? Kita kata satu macam pengkhususan. Satu segi betul lah, bukan kata salah. Tapi dia kata sepatutnya sistem pendidikan dia macam ni. Daripada sempit dia buka. Dia boleh pelbagai skill. Sebab tuan-tuan, Ibnu Haytham hafal Quran, pakar qiraat. Ibnu Sina juga begitu. Tapi dia pergi bidang medik, dia pergi bidang mekatronik. Jadi saya pun duk fikir kata-kata dia tu kan, antara yang ni dengan yang ni tu. Pun menarik juga. Yang tu kita bincang bulan depan lah tuan. Bulan depan insya-Allah. Ada benda yang saya macam betul juga. Kita semakin lama semakin tertutup pintu kita. Daripada kita pandai semua, sikit. Satu segi betul fokus. Kan? Bidang perkhususan betul juga. Tapi satu segi macam aku tak boleh dah pergi kat sini sebab aku dah duduk bidang ni dah. Yang tu mungkin masuk dia kot. Saya tak kata teori dia paling betul, tetapi kalau kita harmonikan balik, mungkin ada beberapa tempat yang kita kurang daripada zaman dulu. Macam mana zaman dulu Al-Jazari yang tidak pernah masuk Universiti Teknologi ke, Cambridge, Oxford ke, tak ada satu sistem pendidikan yang TP 5, TP 6, CP5, CP10 apa macam-macam balanya macam ni, tapi boleh buat robot out of, tak ada elektrik, tak ada bateri, tak ada apa, robot tuan-tuan. Minggu depan saya buktikan bulan depan. Ataupun tuan-tuan baca sendiri Abu Ismail Al-Jazari, bapa mekatronik, robot yang bergerak. Orang boleh tak ayak, tak cawan. Ada satu, dia buat satu mesin tu bila orang tu tak cawan, mesin tu tuang ayak. Hari ni kita tak boleh fikir benda tu kalau tak ada bateri, kalau tak ada elektrik. Dia dah tuan-tuan. Itu mechanical. Berapa banyak benda mechanical sekarang yang sepatutnya mechanical bukan bergerak begitu. Mechanical dia dibantu oleh daya, force. Sepatutnya
Dia tak perlukan bantuan shortcut macam elektrik, macam bateri. Sepatutnya mechanical ni dia fizik. Dia daya inertia apa semua tu kan banyak. Itu yang Al-Jazari buat. Tapi hari ni bila kita kata elektronik, mechanical, dia dibantu oleh force, dibantu oleh energy. Hakikat dia mechanical adalah force, daya. Oh, jadi jangan kuliah sains malam saya. Bulan depan tuan-tuan. Tapi saya minta lagi saya habis mayang ni kita akan minum. Kalau ada minuman bang. Mungkin saya ceritakan saya dalam taman ni kan ramai yang engineer semua tu. Ajak saya sikit. Bulan depan saya mai saya tolong bentangkan tuan-tuan punya ni. Bidang tuan-tuan engineering apa semua ni. Saya bukan ahli. Tapi tuan-tuan ajak saya lagi. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.